Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada apa yang dinyatakan oleh Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul berkenaan dengan beliau mencadangkan supaya graduan di peringkat pengajian tinggi boleh graduan asing ini untuk bekerja dalam sektor-sektor tertentu dan juga kritikal, dan Menteri Pendidikan Tinggi juga ada memberi reaksi dan juga respon beliau di mana institusi pengajian tinggi perlu mengkaji seterusnya mewujudkan jabatan dan program pengajian baharu bagi memenuhi keperluan industri semasa, di mana Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata antara faktor utama yang menyumbang kepada kekurangan tenaga kerja mahir tempatan berpunca daripada mismatch atau salah padan antara kursus yang dipelajari dan juga keperluan pasaran kerja. Jelas Zamri, teknologi berkembang semakin pesat pasca pandemik menyebabkan sektor pendidikan juga perlu bergerak pantas. Saya juga telah pun menekankan dari aspek keperluan universiti-universiti, masuklah kolej-kolej untuk melihat dari segi potensi dunia pendidikan pada hari ini. Sebagai contoh dalam bidang AI yang sekarang ini merupakan satu bidang yang tidak perlu diberikan perhatian oleh semua universiti, bukan bermakna semuanya kena tinggalkan disiplin-disiplin yang lain. Ya, ini saya perlu jelaskan. Tetapi dari segi fokus yang perlu diberikan dalam memenuhi keperluan negara dan juga dalam dunia yang sedang kita hadapi pada hari ini. Beliau mengulas kenyataan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang sebelum ini berkata pihaknya sedang mempertimbang untuk membenarkan graduan asing bekerja dalam sektor teknologi tinggi di negara ini bagi menampung kekurangan tenaga mahir. Zamri juga memaklumkan telah mengadakan pertemuan dengan Tengku Zafrul dan Naib Chancellor Universiti Tempatan untuk mencari penyelesaian berkesan berhubung masalah berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program libat urus Menteri Pendidikan Tinggi bersama duta-duta negara luar pada Isnin. Dalam pada itu, Zamri berkata Malaysia terus fokus terhadap pengukuhan perkongsian dengan institusi luar negara, memperluaskan program mobiliti pelajar dan mempertingkatkan daya saing global dalam usaha mengantarabangsakan pendidikan tinggi negara. Kita membuat usaha-usaha untuk memperkenalkan pendidikan Malaysia ke luar negara. Dan lantaran itu kita lihat pada hari ini interaksi yang baik daripada kedutaan-kedutaan yang ada di Malaysia ini, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada kita kerana membuat program seumpama ini. Dan kita akan meneruskan usaha-usaha kita untuk menganjurkan program-program yang sebegini rupa. Selain daripada program-program yang diatur oleh universiti-universiti dengan mengadakan pameran-pameran dan juga mengadakan kerjasama-kerjasama di luar negara. Okey, baik, untuk kita mengulas dengan lebih lanjut dan juga memahami konteks semasa, cabaran dan juga apa realitinya, bersama dengan saya di studio, saya berbesar hati bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Cik Ros yang merupakan Presiden Majlis Profesor Negara. Prof, terima kasih sudah hadir ke Sarawak Wani. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih menjemput untuk berkongsi tajuk yang sedang hangat. Hangat sebenarnya, Prof. Pada masa sekarang, ya. Kalau kita bercakap berkenaan dengan tajuk ini, dan juga saya memilih tajuk graduan asing siapa yang untung dalam situasi perbincangan kita ini, kerana kalau kita lihat, kalau graduan asing itu berpotensi besar, industri juga dapat untung, mereka juga graduan asing itu juga dapat untung. Tapi pelajar Malaysia ini juga ada persoalan di situ, untungkah pelajar Malaysia di situ? Jadi dalam kita memulakan perbincangan kita ini, Prof, apa mungkin reaksi awal Prof apabila mendengar cadangan di peringkat MITI, Menteri MITI Tengku Zafrul menyatakan bahawa mengambil pekerja graduan asing bekerja dalam industri-industri tertentu, bukan semua industri tetapi industri yang terdesak yang memerlukan pekerja dengan segera ini. Respon, Prof. Pertama sekali kita perlu angkat isu ini sebagai isu strategik yang perlu kita fikirkan bagi kepentingan negara. Saya tak boleh nak komen apa yang dikongsi oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul atau apa komen-komen daripada pihak lain. Sebab sebagai sebuah negara, perkara-perkara begini perlu kita teliti secara mendalam, melihat keberadaan kita
dan secara strategik we position ourselves untuk menentukan bahawa kita mendapat faedah daripada apa yang kita lakukan. Dia akan dilakukan dalam bentuk polisi yang perlu diperkenalkan. Tapi perlu diingat, dalam zaman sekarang ini, sejak beberapa dekad yang dulu, kita bercerita mengenai globalisasi dalam segala aspek. Daripada idea-idea, daripada modal, daripada tenaga kerja dan sebagainya. Ini perkara yang memayungi kehidupan kita. Kita tak boleh lari daripada itu. Dan aspek pengantarabangsaaan ini juga telah kita perkenalkan sejak sekian lama. Di Malaysia ini, dulu-dulu memang kita agak asing dalam aspek pengantarabangsaaan ini. Tapi secara khusus, sejak rancangan Malaysia ke-9 hari itu, kerajaan melalui plan strategi pendidikan tinggi negara telah meletakkan antarabangsa sebagai agenda utama antara 7 agenda teras kita. Jadi ini ada ekorannya. Sekarang ini kita sampai fasa di mana kita melihat bagaimana umpamanya pengantarabangsaaan ini boleh benar-benar memberi faedah kepada kita dalam secara langsung dalam soal pendidikan ataupun tidak langsung dalam aspek-aspek yang lain. Kalau kita perincikan, Tengku Zafrul menyatakan bahawa perbelanjaan oleh graduan asing ini agak tinggi juga belanja mereka di Malaysia ini, berbilion jumlahnya. Pada masa sama kita perlu meneliti juga dari segi nak mencapaikan keseimbangan dalam sektor dan juga situasi yang kritikal, keadaan yang kritikal. Kita lihat AI, big data. Saya perlu mengakui bahawa saya agak ralat kerana sewaktu saya belajar dahulu, saya tidak didedahkan dengan pengetahuan ataupun apa peluang pekerjaan masa hadapan seperti big data, AI dan sebagainya. Jadi pada ketika ini kita ada shortage di situ. Pandangan Prof melihat nak mendapatkan keseimbangan di situ bagaimana, Prof? Dalam kita nak make sure pelajar kita juga keberhasilannya ada. Pada masa sama, kita juga nak bawa pekerja graduan asing ini juga bekerja dalam industri-industri kita, Prof. Okey, pertama sekali tadi disebutkan sumbangan kewangan. Faedah langsung atau tidak langsung oleh dengan kehadiran pelajar-pelajar luar asing ini. Yang sekarang ni jumlahnya saya difahamkan hampir lebih kurang hampir mencecah 200,000. 190,000 lebih. Dan kalau itu kita gunakan formula perkiraan berapa faedah kewangan yang kita dapat. Tahun lepas saja kita menjana lebih kurang 8 ke 10 bilion. Itu kesan kepada ekonomi kita. Walaupun bukan khusus untuk yuran pengajian, tapi pembiayaan kehidupan, keluarga datang dan sebagainya. Itu perkiraan yang kita lakukan. Tadi berbalik kepada keilmuan baru, bidang-bidang baru yang perlu kita angkat sebagai perkara yang perlu dimasukkan dalam program-program akademik yang kita tawarkan. Saya rasa it's never too late lah. Kalau Ashraf pun kalau umpamanya ingin meneruskan minat dalam bidang itu, boleh saja. Sebab sekarang ini kita mengamalkan lifelong learning. Dan siapa pun boleh mempertajamkan keilmuan dalam apa saja bidang yang ada. Dan berbalik kepada kerelevanan program-program, saya percaya dalam konteks pendidikan tinggi, setiap program yang kita tawarkan itu, kita kena pastikan ianya sentiasa relevan dengan keperluan guna tenaga ataupun pasaran semasa. Walaupun ada perkataan yang digunakan mismatch dan sebagainya, tapi sebenarnya kita tidak boleh, macam penawaran program ini bukan boleh dilakukan overnight. Ianya merupakan satu proses yang perlu dilakukan, dijalani dan perlu memasuki fasa-fasa tertentu. Jadi ianya tidak seanjal seperti apa yang kita boleh bayangkan. Supaya ada bidang baru kita terus terkejar-kejar. Tak boleh begitu. Sebab semua program, dan satu lagi program-program itu pun at the most kita boleh embed dalam the existing program. Program-program yang untuk kita tambah nilai. Sebab dalam konteks program-program ataupun konten program, kita dibenarkan untuk membuat tambah nilai lebih kurang 30% tanpa mengubah struktur program yang kita ada. Jadi ianya lebih kepada memperkemas kohort daripada satu program jurusan baru. Itu begitu jumpa. Sebab
kadang-kadang kita panggil wakil-wakil daripada industri, wakil-wakil daripada yang berkepakaran untuk memberi input-input bagaimana kita boleh memperbaiki program-program yang kita tawarkan dari semasa ke semasa. Itu wajib dilakukan oleh setiap institusi. Dan Senate perlu memastikan tiap-tiap program yang ditawarkan itu menjalani proses itu. Itu sebab kadang-kadang ada proses yang kita jalani itu sehingga ada program-program yang dijumutkan, ditutup, dan ada program-program yang ditambah baik. Ada program-program yang ditawarkan secara baru. Ini semua adalah sebab menentukan supaya kita punya program itu mempunyai nilai yang boleh digunakan oleh pasaran semasa. Ya, Prof, saya ada data berbalik kepada perbincangan kita berkenaan dengan untuk mengambil graduan asing bekerja dalam bidang tertentu. Saya tak pasti jika studio dah ready untuk siarkan data ini. Saya ada satu data berkenaan dengan keboleh pasaran graduan warga negara untuk tahun 2022. 2023, data 2023 belum dikeluarkan. Okey, jumlah graduan 2022 adalah sekitar 90.2%. Lelakinya 91.1% dan juga perempuan 89.5%. Okey. Tengku Zafrul menyatakan bahawa antara bidang pengajian kritikal ataupun bidang industri kritikal yang memerlukan graduan asing ini bekerja sebagai contoh adalah bidang kejuruteraan. Di mana kalau kita telitikan di bidang kejuruteraan, kalau kita zoom terus ke bidang kejuruteraan di sini, okey. Bidang kejuruteraan keboleh pasarannya adalah 92.7%. Untuk yang warna purple itu adalah untuk tahun 2022 dan biru di bawah itu adalah untuk tahun 2021. Sekitar 88.6%. Peningkatan kepada 92.7% pada tahun 2022 bidang kejuruteraan, pembuatan dan juga pembinaan. Jadi, Prof, adakah boleh kita rumuskan bahawa sebelum ini kita ada dengar graduan kejuruteraan ini susah nak dapat kerja, tak ada kerja. Tapi data ini menunjukkan bahawa 92.7% dah dapat kerja. Dan industri memerlukan, Tengku Zafrul menyatakan 50,000 jurutera. Komen Prof melihat kepada perkara ini supaya industri itu juga dapat berkembang selari dengan kelahiran modal insan di Malaysia ini. Okay, pertama sekali adalah menjadi tanggungjawab pihak kerajaan, terutama sekali kementerian-kementerian yang berkenaan, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, mewujudkan sektor-sektor ekonomi baru. Kemudian baru kita padankan dengan keperluan guna tenaga. Dan saya ingin merujuk kepada perbualan ataupun perbincangan yang diadakan sekarang ini. Sebenarnya perkara itu bukan satu perkara baru yang berlaku seluruh dunia. Malaysia ini kita tak boleh sahaja terlalu terkongkong dengan apa yang sentiasa kita amalkan selama ini. Contohnya, kalau saya lihat di UK, dia dah lama praktis. Dia panggil post study work permit dibenarkan untuk semua pelajar-pelajar. Kalau undergraduate dengan masters diberi 2 tahun tempoh itu untuk mereka bekerja sebaik saja bergraduat. Kalau PhD 3 tahun. Dan saya boleh senaraikan lebih kurang 20 negara dalam dunia kalau siapkan metric table itu ada apa-apa skim yang dilakukan daripada Australia, daripada Singapura bagus. Dia sentiasa review polisi-polisi yang meraihkan, yang menyediakan peluang-peluang kepada graduan-graduan asing. Sama ada dua sebenarnya outlet ataupun pintu masuk. Pertama sekali kita kena tinjau juga di Talent Corp. Kita ada umpamanya program yang menarik expatriate untuk bekerja di Malaysia. Ini boleh dilakukan oleh mana-mana company yang memerlukan expatriate. Mereka melalui proses yang dibangunkan oleh pihak Talent Corp itu boleh masuk bekerja sini. So apa bezanya kalau kita nak cuba tarik graduan-graduan antarabangsa yang ada dalam Malaysia ini. Saya percaya mereka yang ada sini pun mereka berada dalam satu kelas yang sama dengan graduan-graduan di Malaysia ini. They were classmates. So apabila diberi peluang itu, saya rasa setidak-tidaknya mereka juga akan boleh
menambah nilai kepada apa yang sedang kita lakukan. Dan saya percaya talent ni boleh datang dari pelbagai sumber lah. Ya. Kita tak boleh bertindak ataupun berlaku tu parokial kepada Jumut kepada sesuatu. kepada talent tempatan saja. Dan dalam masa yang sama, Okey. saya pun melihat bagaimana umpamanya graduan-graduan dalam negara yang sekarang ni kita keluarkan graduan lebih kurang 220,000, 210,000 setahun. Okey. Yang itu dan dikatakan kalau kita tengok ukuran pengangguran kita dikatakan kurang pada 4%, tapi dalam kalangan graduan agak tinggi. Ya, Dalam hampir mencecah 8%, 9%. That represent about 10,000 tu. Ya. So ini satu perkara yang perlu kita lihat bersama. Tapi kita kalau melihat kepada profil penganggur-penganggur graduan ini, mereka tidak termasuk dalam gurang-gurang teknikal yang dicari oleh pasaran kerja sekarang. So itu perkara yang perlu kita terima hakikat. Mereka mungkin dalam program-program yang kurang mendapat demand daripada industri. Okey. Prof, kita nak berhenti rehat seketika sahaja. Selepas ini kita nak memperincikan dari segi persaingan. Okey. Industri persaingan antara graduan tempatan dan juga antarabangsa kerana mereka belajar kohort ataupun silibus yang sama juga. Seperti Prof katakan, kelasnya juga sama, pensyarahnya juga mungkin hampir sama juga. Tapi persaingan itu juga antara persoalan penting untuk kita telitikan dan juga moving forward menuju ke hadapan untuk memastikan kemampanan Malaysia terutama dalam sudut ekonominya. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan topik graduan asing. Siapa yang untung? Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Sheikh Ros, Presiden Majlis Profesor Negara bersama dengan saya di studio. Kalau kita telitikan, Prof, data 90.2% kebolehpasaran kerjanya tinggilah kalau kita bandingkan untuk tahun 2022. Maksudnya di bawah 10%. Okey, itu jelas di situ. Alasan yang belum bekerja, ada data yang kami terima untuk tahun 2022 di bawah 10% itu ada yang tengah mencari pekerjaan, ada yang berehat, ada yang bercuti dan sebagainya, ada yang menunggu keputusan tawaran kerja lanjut dan juga tanggungjawab kepada keluarga memilih untuk tidak bekerja. Ini data untuk tahun 2022. Kita jelas berkenaan dengan perkara itu. Tetapi berbalik kepada perbincangan kita, dari segi persaingan, bagaimana Prof melihat persaingan yang sihat itu dapat diwujudkan apabila graduan asing juga bersaing dengan graduan tempatan untuk mendapatkan kerja di, sebagai contoh kita cakap syarikat-syarikat yang besar GLC ke GLIC maupun di peringkat MNC sebagai contoh. Pandangan Prof melihat kepada persaingan yang sihat antara graduan tempatan dan juga graduan antarabangsa ini, Prof. Sebelum kita terjebak dengan soalan itu, isu ni perlu kita angkat dari melihat daripada pelbagai perspektif. Ianya bersifat multidimensional. Okey. Pertama sekali umpamanya bagaimana isu ini membenarkan graduan-graduan international untuk mendapat visa pekerjaan sebaik bergraduat. Okey. Ini diamalkan oleh hampir 20 negara dalam dunia. Okey. Dan hasilnya kalau saya nampak apa yang dilakukan di Australia, di Singapura, di Germany, di UK, mereka mendapat bilangan jumlah pelajar antarabangsa yang lebih banyak. Okey. Meningkat Ya. atas sebab itu. Tapi di UK, mereka telah belajar daripada pengalaman di mana apabila mereka memperkenalkan post study work permit, tiba-tiba mereka mendapat jumlah pelajar yang ramai, Terlalu ramai. tetapi mengikuti program-program yang tidak strategik. Yang senang, yang tidak ada nilai tambah, tapi enjoy duduk dalam UK untuk tempoh itu. Jadi UK tiba-tiba telah membuat polisi baru. Mereka hanya telah memperkenalkan satu skim baru, apa yang dipanggilkan ini saya sebut high potential individual visa. Okey. So kita pun nak kena belajar daripada apa yang telah dialami oleh negara lain. Australia, Singapura pun telah mengubah polisi yang sedia dikenalkan kepada polisi yang lebih strategik. Hanya memilih mereka yang benar-benar diperlukan oleh ekonomi mereka saja. Okey. Dan saya percaya dalam kalangan 190,000 pelajar-pelajar antarabangsa itu, bukan semuanya pelajar-pelajar itu belajar dalam program-program yang kompetitif. Betul. Program-program yang strategik. So itu satu hal.
dan sebagian besar juga, saya ingat dalam kurang 40% daripada mereka adalah sponsored student by their respective countries. Jadi mereka tak boleh masuk kena balik ke dalam pasaran kerja kita. Yang tinggal itu berapa banyak saja. So kita perlu lebih berhemah. Kalau Tengku Zafrul umpamanya, yang berhormat Tengku Zafrul mencari kontor jumlah itu, saya percaya dia tak akan jumpa. Susah nak bilangan penuhi kotak itu. Tidak itu. Dan apatah lagi yang kita mengambil kira the whole sistem yang kita ada sekarang ini. Contohnya kita mengalami keadaan yang sangat kritikal dalam supply science, teknologi student. STEM student ni tak cukup supply. Jadi banyak program-program yang strategik terjejah juga. So ini semua perkara-perkara yang perlu kita lihat secara menyeluruh. Dan kalau dalam konteks membenarkan pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan asing itu, saya secara peribadi mempendapat bahawa kita perlu meraihkan kepelbagaian, dan juga saya percaya kalau mereka yang kita pilih, tapi secara berhemah, bukan kita open the floodgate. Semua sekali boleh apply. Tidak. Kita juga perlu berhemah dan kita boleh senaraikan. Dan dalam sistem kita juga, kita boleh kategorikan dengan senang. Pelajar-pelajar ni belajar di universiti mana? Yang top 5 universiti, research university, mereka tu saya percaya memang dia akan balik ataupun memang ada penajaan. Ataupun universiti-universiti yang highly kompetitif, yang full fly university, the like of Petronas umpamanya, Teller, saya tak boleh sebutlah, tapi itulah program-program yang dipilih oleh pelajar-pelajar antarabangsa itu, biasanya mereka akan balik jugalah. Dan saya percayalah sistem ataupun polisi untuk membenarkan graduan-graduan asing ini sebenarnya tidak terhad kepada graduan yang belajar sini saja. Betul. Tadi disebutkan Talent Corp dah ada satu pintu lain. Mana-mana tak ada siapa pun, mana-mana company yang ingin menggajikan untuk nak employ foreign expatriate contohnya, untuk masuk ke sini dan mendapat pekerjaan, tapi melalui proses yang tertentu lah. Dan ini perlu dilihat secara bersekali lah. Dan saya nampak contohnya, kalau saya baca statistik yang kita ada, Malaysia ini menjadi pilihan top 20 destination untuk expatriate bekerja. So apa maknanya? Jangan cerita sebelum dibangkitkan oleh Tengku Zafrul itu, sebenarnya benda ni dah berlaku lama dah. Malaysia ni kita sentiasa meraihkan bakat-bakat yang ada, dan sebagai sebuah negara, saya percaya tadi premis perbincangan tadi pun saya dah letakkan era globalisasi ini. Tak bolehlah kita terlalu sempitkan pemilihan talent-talent yang ada untuk memajukan, dan kita nak memacu ekonomi kita dengan pakar-pakar yang ada, sama ada mereka local graduate, international student yang belajar di sini ataupun daripada luar. Kita raihkan itu. Dan dalam masa yang sama juga, the way forward, saya nampak tidak mustahil graduan-graduan kita juga akan pergi mencari peluang-peluang di tempat lain. Sekarang dah berlaku umpamanya. Contohnya, graduan perubatan. 1 tahun kita mengeluarkan lebih kurang kita ada 13 bukan 29 universiti yang menawarkan program perubatan. Dan kita mempunyai jumlah yang sangat besar untuk lebih pada 3,000 graduan tempatan dulu, sekarang ni dah lebih 3,600 lebih kurang. Yang daripada luar lebih kurang 1,000, 4,000 lebih graduan perubatan yang boleh kita serapkan melalui houseman kita hanya lebih kurang 2,000 lebih. So yang itu lempahan makin lama makin banyak backlognya. Dan saya percaya lama-kelamaan besok kita akan ada keadaan di mana graduan ini akan pergi keluar. Begitu juga dengan program-program lain. Apabila kita tidak menyediakan tempat yang secukupnya bagi graduan-graduan yang kita keluarkan itu. Ini bukan terhad kepada program perubatan saja yang kejururawatan dah lama dah. Kita pergi dekat Dubai, kita pergi dekat Jeddah, kita pergi even kat Singapore, pergi kat mana-mana kita jumpa dah. Kita punya jururawat yang belajar di sini. Begitu juga dengan bidang lain, accountant dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah negara kita perlu mengatur secara strategik bagaimana kita menguruskan talent ini. Contohnya saya cuba bayangkan
di mana Malaysia perlu bangunkan the diaspora talent Malaysia yang berada seluruh dunia. Saya percaya mereka juga rindukan untuk balik ke Malaysia selepas mendapat pengalaman bekerja di mana-mana. So itu satu perkara yang sangat-sangat positif yang perlu kita raikan. The Malaysian talent diaspora yang perlu kita adakan, dan mungkin Talent Corp ataupun badan-badan lain yang perlu kenal pasti sama ada balik secara langsung, dan sekarang dunia sekarang pun tak perlu balik pun. Mereka masih boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita. Jadi kita kena berjiwa besar, berbesar hati untuk benar-benar mengurus bakat-bakat yang kita ada. Sebenarnya sebagai sebuah negara, kita kena lebih strategik lah, apatah lagi dalam keadaan di mana kita sedikit terperangkap dengan kesedaran ekonomi kita ni. Jadi kita nakkan talent sama ada daripada luar atau daripada dalam untuk merancangkan semula ekonomi negara kita. Dan saya juga itu juga selari dengan hasrat kerajaan menerusi dasar-dasar seperti NIMP, high growth, high value yang ingin dilihatkan, dan itu juga peluang-peluang pekerjaan yang perlu diwujudkan pada masa akan datang ini. Prof, kita tak banyak masa, insya-Allah dalam masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran lagi dengan Prof. Tadi, saya terdengar tadi yang berhormat Menteri cerita mengenai mobiliti pelajar apa semua. Saya ingin melihat umpamanya mobiliti pelajar kita hantar kepada negara-negara yang lebih maju supaya pelajar-pelajar kita yang latihan industri dapat gain experience yang lebih faedah daripada kita kadang-kadang sini dah terhad. Pergi keluar. Dan kalau dulu-dulu zaman 60-an 70-an kita hantar student keluar. Sekarang ini sebab kita dah ada dan kurang mungkin bajetnya, kita hantar juga secara mobility dan sebagainya. So isu ini 3 hari 3 malam pun tak habis. Panjang ceritanya. Tapi apa yang kesimpulannya, kita perlu melihat isu ini dari pelbagai perspektif dan lebih strategik lagi. Okey Prof, insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan terus bersiaran dengan Prof. Terima kasih Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Presiden Majlis Profesor Negara. Kita akan terus bawakan isu ini dari semasa ke semasa. Sekian sahaja, saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.